Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbul. Nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita mulakan dulu pertemuan kita malam ini dengan kita baca-baca sama-sama suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
InsyaAllah kita teruskan dengan sama-sama kita baca surah Al-Muluk, Suratul Muluk. Kemudiannya boleh kita ambil tadabbur beberapa ayat dalam surah Al-Muluk insya-Allah sebelum kita tidur pada malam ni. Jom saya nak ajak semua untuk kita baca Suratul Muluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنب إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو
بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah selesai baca surah Al-Muluk pada malam ni, surah yang sebenarnya menjadi penyelamat kepada kita tatkala kita nak tidur pada malam nanti sampailah kepada esok hari, dan surah Al-Muluk ni juga adalah penyelamat dan pembantu kita ketika kita di alam kubur suatu hari nanti. Maka kita bacalah surah Al-Muluk setiap malam kalau boleh 30 ayat sahaja, dan kita ambil peluang, manalah tahu nanti bila-bila dalam tempoh sebulan. Kalau sehari kita baca kita hafal satu ayat, sebulan kita boleh hafal 30 ayat. Contohlah azam ni supaya bulan Ramadan nanti 30 hari contoh bulan Ramadan. Kalau kata bulan lain ni kita mungkin busy, bulan Ramadan nanti kita nak fokus Quran banyak-banyak. Bukan sekadar baca Quran, kita sama-sama hafal surah Al-Muluk. Maknanya sehari satu ayat. Tak boleh kan sehari satu ayat. Jadi kita baca sehari satu ayat, kita hafal sehari satu ayat, habis bulan Ramadan sebulan, kita hafal 30 ayat surah Al-Muluk. Jadi senang. Lepas ni bila nak baca surah Al-Muluk, dah terus malam-malam nak tidur sampai baring tu je, tak payah kita nak buka handphone, terus saja kita boleh baca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Maknanya tu baru 3 ayat. Kita try sehari satu ayat ke, sehari 3 ayat ke, 30 juzuk, 30 hari bulan Ramadan kita boleh settle. Kita cuba ya, kita azam, kita tanam
niat supaya Ramadan ini saya boleh hafal suratul Muluk, insya-Allah. Saya doakan insya-Allah ya, kita azam sama-sama. Kalau tak hafal pun tak apa, at least kita baca suratul Muluk insya-Allah. Kalau tak boleh baca ustaz, kita dengar suratul Muluk. Mungkin ada yang period kan, jadi buka handphone tu ada software, nak tidur tu letak je suratul Muluk tu supaya kita boleh dengar, kita boleh ikut dalam hati. So kita tak boleh nak baca sebab kita sedang period contoh. Yang penting kita baca sama-sama suratul Muluk setiap hari, setiap malam sebelum kita nak tidur, sebab surah Muluk ni dia adalah pelindung, dia adalah penjaga kita ketika kita tidur, dan juga penjaga kita ketika kita tidur yang betul-betul nanti, iaitu di alam kubur nanti. Okey, sebab semua orang takut kan kalau tidur tak ada kawan. Jadi suratul Muluk dia sebenarnya dia adalah salah satu kawan kita dunia dan juga akhirat. Okey, malam ni saya nak ambil satu ayat dalam surah Al-Muluk yang kita baca tadi, iaitu berkaitan dengan telinga, berkaitan dengan mata. Apa ayat ni tadi ya? Okey, ayat yang ke-23. Ayat 23, kita tengok ayat ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, Allah menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Ansha'akum ni maknanya daripada tak ada kepada ada. Nasya'a. Dan Allah mengadakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah bukan sekadar hidup dengan kita, dalam kehidupan ni Allah bagi apa? As-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, hati. Afidah ni kita kata fuad ni iaitu dada, sanubari, hatilah maknanya. Qalilan ma tashkurun, Allah kata tapi sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Kita nak tengok ada ayat lain yang Allah cerita tentang manusia yang ada mata, ada telinga, ada hati ni, tetapi dia tak nak guna mata, tak nak guna telinga, dia tak nak guna hati dia betul-betul. Allah sebut mereka tu seperti binatang ternak. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-179. Suratul A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ayat 179. Okey, betul, sebaik betul. Tadi saya cuba hafal tadi, kita dengar sekali lagi ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ
لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ini dalam ayat suratul Mulk yang kita baca tadi, Qul ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah kata, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya Allah telah menghidupkan kamu daripada tak ada kepada ada. Kemudian Allah bagi kehidupan itu dengan Allah ciptakan pula pendengaran, kemudiannya penglihatan dan juga fuad, hati yang untuk berfikir. Tapi Allah sebut qalilan ma tashkurun, tapi sikit di kalangan kamu yang bersyukur. Okey, saya nak kaitkan ayat suratul Mulk tadi dengan ayat 179 surah Al-A'raf yang saya baca ni tadi. Allah sebut apa? Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka Jahannam. Maknanya neraka Jahannam nanti neraka yang paling dalam, yang paling dahsyat itu. Allah nak jadikan neraka Jahannam itu yang akan memenuhi neraka Jahannam itu ramai ataupun banyak daripada kalangan jin dan manusia. Allah sebut. Walaqad zara'na. Zara'na ni berarti Allah nak penuhkan dalam neraka Jahannam tu kathiran minal jin wal ins, ramai di kalangan jin dan manusia. Siapa ni jin manusia yang jenis mana ni? Allah bagi tahu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai qulub, mereka ada hati tapi tak mahu memahami dengannya ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata, ada penglihatan tapi tak mahu melihat dengan penglihatan itu bukti keesaan, keagungan, kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga, ada pendengaran tapi tak mahu dengar ajaran-ajaran agama dan juga nasihat. Ulaika kal an'am. Mereka itu diumpamakan seperti binatang ternakan. Al-an'am binatang ternak, sama ada lembu, kambing macam tu. Balhum adal. Mereka bukan sekadar diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Mereka ini siapa? Yang ada mata, yang ada hati, yang ada telinga, yang tak nak guna untuk melihat kebesaran, kekuasaan, tak nak dengar nasihat, ajaran, agama dan seumpamanya. Mereka ni lebih teruk daripada binatang ternakan. Allah sebut balhum adal, mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Siapa mereka ni? Ulaika humul ghafilun. Mereka ni lah iaitu orang-orang yang lalai. Orang yang lalai. Orang lalai ni apa? Orang lalai ni, dia pertama dia lupa Tuhan. Yang kedua, dia lupa diri dia. Dan yang ketiga, dia lupa hala tuju dia. Apa tujuan dia hidup dekat dunia ni. Ni orang lalai. Pertama, dia lupa Tuhan. Orang lalai berarti tak semayang, tak berzikir, tak baca Quran. Memang secara automatik dia akan jadi lalai. Hati akan jadi keras, hati akan jadi kotor. Bila tak ingat Tuhan, mana apa saja kehidupan dia tanpa Tuhan. Dia nak buat maksiat ke, nak buat apa ke, suka hati. Dia boleh langgar apa sahaja. Dia nak buat baik boleh, dia nak buat jahat boleh. Pada dia semua okey. Buat baik pun pada dia rasuah boleh, sebab pada dia tidak ada Tuhan. Jadi whatever dia nak bagi duit dekat orang, atas jalan rasuah ke, atas jalan nak tolong orang sedekah ke, atas apa ke, dia tanpa Tuhan. Bila orang tanpa Tuhan ni dia lalai. Dia nak pakai macam mana, lantaklah dia nak seksi ke, dia nak buka sana ke. Ada ketikanya dia nak tutup balik dengan tudung ke. Kemudiannya dia buka balik, dia posting balik gambar seksi dia. Tiba-tiba ada gambar pakai tudung cantik pula. Cantik pula bila pakai macam ni. Tiba-tiba esok tu posting dia, ada pula gambar melekap-lekap sana sini, baju ketat-ketat. Orang macam ni dia tidak ada agama dalam hidup dia. Dia orang yang lalai. Dia main langgar semua sekali. Dia lupa kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang lalai ni dia lupa kepada diri dia sendiri. Kadang-kadang orang ni lupa diri, kita kata. Sebab apa? Sebab pada dia, apa yang dia ada ni semuanya atas usaha dia. Kepandaian dia, sebab apa? Sebab dia banyak baca buku. Kepandaian dia sebab dia kuat menghafal. Kepandaian dia pada dia, sebab dia lulus first degree, hari ni dia ada master, dia ada PhD. Pada dia, dia pandai sebab dia belajar. Jadi, kenapa dia kaya ni? Sebab kaya sebab saya pandai berniaga, saya pandai networking, saya apa semua. Dia lupa, dia lalai dengan diri dia sendiri, dia lupa. Dulu masa dia tak ada kerja, mak bapak dia yang bagi duit.
Dulu masa mula-mula dia habis grad, mak bapak lah kenalkan dengan orang tu, kenalkan dengan orang ni. Untuk kenalkan, untuk cari kerja, buat intern dan sebagainya. Dia lupa dulu masa dia nak set up bisnes, cuba berniaga apa-apa, kawan yang tolong support dia bagi pinjam duit. Tiba-tiba time dia tak boleh nak bayar duit, kawan dia kata tak apa, nanti bila kau dah free kau bayar je lah. Orang yang lalai ni bila dia start lupa diri, bila dia dah berjaya dalam hidup, berjaya dengan pendidikan, kemudiannya dia berjaya dengan perniagaan, dengan mungkin kerjaya dia dah ada rumah besar, dah adalah pada kehidupan ni dah nampak, dah stabil. Kadang-kadang orang yang lalai dia akan lupa diri dia. Dengan kekayaan tu akhirnya dia membazir ataupun dia melakukan maksiat dengan kekayaan. Dulu masa dia miskin dia tak sempat nak buat maksiat tu. Sebab maksiat tu perlukan kos yang tinggi mungkin. Dia perlu pergi hotel 5 star. Dia perlu, nak layan JRO, kena bayar duit. Teman dia tak ada duit dulu, dia tak ada. Tapi bila dia dah ada duit, dia boleh buat semua benda tu. Na'udzubillah min ta'alik. Jadi dia start lalai. Sebab apa? Dia dah lupa asal usul dia zaman dia susah, zaman dia payah dulu. Jadi kadang-kadang orang lalai dengan diri dia sendiri. Dia lupa daripada mana dia bermula. Dia lupa dah mak ayah dia. Dia lupa dah kawan-kawan dia dan sebagainya. Okey, kemudiannya orang lalai ni yang ketiga iaitu dia lupa hala tuju dia. Hala tuju ni pertama tujuan dia hidup sekarang dan ke mana dia nak pergi. Orang yang lalai ni bila dia lupa apa tujuan dia diciptakan. Sebagai contohlah kita bekerja, kadang-kadang kita lost. Apa tujuan aku bekerja sebenarnya? Apa tujuan aku bekerja? Ada orang dia tujuan dia kerana nak cari duit, sebab nak bayar bil, sebab nak bayar sara hidup family. Itu je tujuan dia. Ada orang kenapa kerja sebab kalau tak kerja nanti orang kata aku pemalas, aku pewak hidup. Jadi dia tak clear tujuan kerja dia. Ada yang kata kenapa kerja ni? Kerana ibadah. Sebab aku nak cari pahala bila bekerja. Sebab kalau aku tidur je kat rumah, jadi orang yang pemalas, jadi boleh mengundang dosa. Family pula terabai, jadi nak ibadah. Semua jawapan ni sebenarnya betul. Tapi perlu disekalikan. Kerja sebagai ibadah, kerja untuk mencari nafkah, kerja untuk menyara kehidupan. Maknanya kita kena clear apa tujuan kita. Begitu juga dalam hidup. Kita hidup ni untuk apa? Kita hidup, kenapa kita hidup? Kenapa? Jawapannya yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Allah kata aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadat kepadaku. Maknanya untuk menyembah aku. Dalam arti kata yang itu namanya ibadah. Itu ibadah umum. Ibadah khusus, dia sembahyang, dia puasa bulan Ramadan, dia bayar zakat fitrah ke ataupun zakat perniagaan ke, zakat simpanan ke. Dia pergi haji kalau dia mampu. Itu ibadat khusus, iaitu ibadat-ibadat ritual. Tapi kalau perkara lain yang tak nampak ritual, macam sapu sampah, macam pakai baju, macam pergi bekerja, bawa kereta kat jalan raya, itu tak nampak macam ritual. Ritual ni ibadat-ibadat yang nampak ibadat. Maknanya semayang, rokok, sujud, baca Quran, itu ritual. Tapi ada banyak ibadat yang tidak ritual. Tetapi selagi mana ianya di bawah keretaannya dibenarkan oleh syarak, oleh agama, maka dia dinamakan juga sebagai ibadat yang umum dan juga ibadat yang khusus bagi solat, puasa, zakat dan seumpamanya. Jadi itu tujuan hidup kita. Jadi untuk mengelakkan diri kita jadi orang yang lalai, kita kena jangan lupa Tuhan satu, kemudian jangan lupa diri kita, dan yang ketiga jangan lupa apa matlamat tujuan kita hidup dan juga tujuan hala tuju kita nak pergi. Okey, jadi kita tak nak tergolong dalam golongan yang Allah sebut
ada mata, ada hati, ada telinga, ada pendengaran, tetapi lebih sesat daripada binatang ternakan, ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai. Maknanya dia ada mata, tapi matanya tak nak tengok keesaan, bukti kebesaran Allah. Ada telinga, tak nak dengar nasihat, ajaran, tak nak dengar. Kalau orang tegur tu tak nak dengar. Auzubillah min zalik, terutamanya teguran dalam sifat agama, tak nak dengar. Ada hati, tak nak berfikir, hatinya sentiasa sakit, sentiasa buruk sangka, sakit hati dan sebagainya. Orang yang lalai macam ni, mereka diumpamakan seperti binatang ternakan. Sesedari semua dalam ayat suratul Mulk yang kita baca, ayat yang ke-24 kalau saya tak salah tadi. Dalam surah Al-A'raf ayat 179, dalam surah Al-Mulk ayat yang ayat yang ke berapa tadi Suratul Mulk. Surah Al-Mulk. Tak silap saya ayat ke-24. Ayat ke-23. Ayat yang ke-23 dengan ayat 179 dia ada dia punya kesinambungan dia. Ayat 23 suratul Mulk dengan ayat yang ke-179 suratul A'raf. Allah ciptakan manusia ni bukan sekadar hidup, tapi Allah cipta dengan pendengaran, dengan penglihatan dan juga dengan hati. Tapi Allah kata qalilan ma tashkurun, tak ramai orang bersyukur, kata Allah. Dia tak guna mata dia betul-betul, tak guna telinga dia betul-betul, tak guna hati dia betul-betul. Ayat suratul A'raf cerita mereka yang ada semua ni tapi tak guna dengan betul. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun, mereka diumpamakan seperti binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternakan. Dan merekalah orang-orang yang lalai. Sesedari semua, itu perbincangan kita malam ni. Untuk mengatasi diri kita daripada jadi orang yang lalai, Imam Al-Lais As-Samarkandi ada buat satu buku, nama dia Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Tanbihul Ghafilin, tajuk buku tu. Dia detailkan dekat situ ada 5 cara nak elakkan daripada jadi orang lalai. Ini saya dah pernah sebut dulu dalam satu tajuk, kita cerita pasal hati, cara nak repair hati. Kita apa, ini saya nak buat solution bila kita nak elak penyakit lalai, supaya kita ada mata, hati, telinga kita guna betul-betul supaya tak tergolong di kalangan orang yang lalai. Imam Al-Lais As-Samarkandi dia ajar kita 5 cara supaya nak elak hati ataupun nak elak jadi orang lalai. Yang pertama, kebanyak zikir kepada Allah, perbanyakkan zikrullah. Sebab tu kita sebut tadi 3 orang yang lalai ni, pertama dia lupa Tuhan. Jadi supaya jangan lupa Tuhan, perbanyakkan zikir, zikrullah. Yang kedua, banyakkan tilawatul Quran. Okey, ini pun sama juga, tak nak bagi lupa kepada Allah, perbanyakkan tilawatul Quran. Yang ketiga, perbanyakkan bangun malam, qiyamul lail, bangun malam bukan untuk tengok Netflix, bangun malam untuk beribadat khususnya pada penghujung malam sebelum subuh. Yang keempat, banyakkan dengar ataupun hadir majlis ilmu. Sekarang tak boleh nak pergi masjid surau kan, kalau kita di Kuala Lumpur Selangor tak boleh, tapi negeri-negeri lain boleh je. Ceramah kuliah kat masjid boleh. Kalau di Kuala Lumpur hanya boleh tazkirah Jumaat. Tadi saya tazkirah Jumaat di Masjid At-Taqwa Taman Tun. Di Selangor tak boleh lagi nak tazkirah live, nak tazkirah fizikal, semuanya online sahaja. Okey, so tak kira lah mana-mana pengajian ataupun muhadarah, ceramah-ceramah ke, kita boleh pergi tempat tu ataupun kita boleh tengok online juga. Ini pun untuk nak jaga hati supaya tidak lalai. So banyakkan dengar ataupun hadir majlis ilmu, khususnya ilmu agama. Dan yang kelima, untuk elak jadi orang yang lalai, kata Imam Al-Lais, iaitu jaga pemakanan. Sama ada jaga sumber rezeki kita, bab gaji, pendapatan kita. Dan yang kedua adalah duit yang kita makan tu, apa yang kita makan daripada duit yang gaji-gaji kita tu. Kita makan makanan halal ke tak halal? Makan syubhat ke? Makanan haram ke? Kita makan restoran Melayu Islam ke? Atau pergi kat restoran yang bukan Islam walaupun nampak macam halal, tapi adakah dia ada cok halal yang betul, penyediaan dan sebagainya? Jadi kita kena tengok apa yang kita makan, di mana kita makan dan bagaimana kita makan. Jaga pemakanan. Bukan sekadar sumber rezeki, tapi macam mana cara kita gunakan duit pendapatan kita tu untuk kita makan, untuk kita consume. Makanan halal, halal yang tayyibah, makanan yang berkat. So insyaAllah bila kita jaga makan, bukan sekadar jaga diet, bukan sekadar jaga protein berapa, karbohidrat berapa, tetapi kita nak jaga sumbernya, supaya perkara itu adalah perkara yang betul-betul makanan yang halal,
Daripada situ juga akan bantu hati kita. So, jaga mata, jaga telinga. So, mata telinga ni boleh dibantu dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan zikir tadi. Kan Quran, zikir, kita tengok Quran, kita jaga mata tu. Bila kita banyak tengok Quran, kita nak tengok benda yang pelik-pelik, maksiat ni, kita rasa macam, aku baru je baca 5 helai, punya main banyak ayat Quran aku baca, tiba aku nak pergi tengok maksiat atau aurat-aurat orang nak dedah aurat, rasa tak boleh lah. Jadi kita akan hilang lalai tadi tu, mata akan terjaga. Sebab kita bincang pasal mata, telinga juga. Bila kita baca ni, telinga kita akan dengar sendiri. Ataupun sometimes kita tak baca, ada radio ataupun ada kori-kori yang kita dengar bacaan sebagai contoh. Jadi telinga kita akan terjaga. Bayangkan telinga yang dengar Quran banyak, dengar zikir banyak, tiba-tiba nak dengar mengumpat pula. Dia rasa macam, tak boleh lah. Dia rasa tak boleh nak masuk. Jadi, nak elakkan daripada lalai tadi, mata, telinga ni, zikrullah, tilawatul Quran, majlis ilmu. Jadi benda ni, 3 benda ni nak jaga mata, telinga. Nak jaga hati pula, di samping zikir apa semua tadi, iaitu bangun malam pula. Kemudiannya nak jaga hati, nak jaga diri, nak jaga fizikal kesihatan, nak jaga akhlak semua. Tengok pula pemakanan kita. Sebab tu orang yang buat rasuah, orang curi duit orang sebagai contoh apa semua, biasanya akhlak mereka, hati mereka rosak. Jadi dekat situ mereka akan jadi orang lalai, mereka akan jadi orang yang keras hati, mereka akan jadi orang yang suka langgar saja apa-apa sahaja. Cerita pasal Allah hidupkan kita dengan Allah berikan mata, telinga dan juga hati. Siapa yang tak guna mata, telinga dan hati dengan betul-betul, maka dia diumpamakan seperti binatang ternakan. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. So mereka adalah orang yang lalai dan leka dalam hidup mereka, yang sentiasa buat maksiat, sentiasa langgar undang-undang dan seumpamanya. Harapnya kita bukan orang yang macam tu. Kita dijaga oleh Allah dengan cara kita menjaga diri kita sendiri. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita semua, insya-Allah. So itu saja malam ni tazkirah kita. Minta maaf salah silap. Minta maaf juga line macam tak okey sangat, oleh terputus-putus. Minta maaf banyak-banyak. Nanti ada rezeki kita sambung perbincangan fiqh kita tentang rukun qauli yang dah tertangguh lama dah, tentang rukun qauli kita tak habis lagi. Hari tu kita baru sampai surah Al-Fatihah. Walaupun ramai juga nak request nak baca dari surah Al-Fatihah, nanti insya-Allah kita cubalah kita buat nanti one by one siapa nak test surah Al-Fatihah, sebab banyak permintaan yang nak cuba buat baca surah Al-Fatihah. InsyaAllah nanti kuliah akan datang. Minta maaf sebab masa agak terhad, tak dapat live hari-hari. Plannya nak live selalu tapi tak sempat, kerja pun banyak. Jadi sekarang ni pun tengah musim recording, saya kena record banyak episod untuk radio. Jadi tak sempat kita nak buat live. Jadi terima kasih banyak-banyak siapa yang support, yang message saya supaya teruskan dakwah dan sebagainya. Doakan juga saya terus sihat. Dan kita semua doakan supaya kita semua sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Semoga kita semua terus bahagia dan terus sihat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha
إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله